Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang ulasan buku ini mengenai masalah sufi atau cara menuju kepada Allah, yang mana ia merupakan karya Abdul Halim Mahmud. Dan kumpulan kami terdiri daripada Ain Sakinah binti Abdul Khalid, Nur Sakinah binti Zainuddin, Siti Zuhairiyah binti Anwar dan juga Siti Zahara binti Osman. Baiklah, pertama mengenai pendahuluan, yang mana buku Masalah Sufi ini ataupun Jalan Menuju Allah ini dia mengulas tentang permasalahan kesufian, yang mana segala permasalahan kesufian ini diutarakan oleh Abu Said Al-Haras, dan beliau ni, yakni Abdul Halim ni, menjadikan kitab Al-Sidqu yang dikarang oleh Abu Said Al-Haras ini sebagai rujukan utama untuk menjawab setiap pertikaian-pertikaian yang timbul mengenai kesufian dan juga mengenai kebenaran menuju Allah. Dan juga buku ini mengulas tentang kitab Sidqu, ini kitab kebenaran, yang merupakan satu-satunya kitab membicarakan tentang kebenaran sehingga ke zaman sekarang. Dan buku ini amat ringkas kandungannya sehingga ia dianggap sebagai amat bernilai. Ia menggariskan dengan cermat dan juga teliti cara-cara dan juga jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, slide seterusnya menceritakan mengenai pengarang buku yang diolah ni lah, yang mana diolah oleh Syekh Abdul Halim Mahmud lahir pada 12 Mei 1910 bersamaan 2 Jamadil Awal 1328 Hijrah di Desa Abu Ahmed, yang mana sekarang ini digelar sebagai Al-Salam di kawasan Petabaran Berbes Syarqiyah 50 km timur laut Kahirah, Mesir. Dan beliau ini dibesarkan dalam keluarga sederhana, yang mana beliau juga mempunyai pertalian nasab keturunan daripada cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Husain sehinggalah ke Rasulullah SAW. Dan ayah Abu Halim ni merupakan seorang Azhari, iaitu bekas pelajar Mesir yang mana bekerja sebagai hakim desa. Dan Abdul Halim Mahmud ini turut menghafal Quran dan beliau menghatamkan Al-Quran pada usia yang sangat muda. Dan kita lihat dari segi pendidikan Abdul Halim ini pula, dia mendapat pendidikan tinggi di Universiti Azhar pada tahun 1928 dan menuntut ilmu dengan beberapa orang guru Syekh Azhar itu sendiri, syekh-syekh yang terkenal lah. Dan beliau meninggal pada tahun 1978, yakni bersamaan dengan 15 Zulkaidah 1397 Hijrah. Dan Syekh Abdul Halim Mahmud ini dikuburkan di perkampungannya, yang di kampungnya di Berbes Syarqiyah itu sendiri. Baiklah, slide seterusnya menceritakan tentang kandungan kitab apa yang dibincangkan dalam kitab itu sendirilah. Pertama mengenai sejarah hidup Al-Said Al-Haras, yakni penulis buku Sidqu itu sendiri, serta pandangan Said Al-Haras ni terhadap asas-asas tentang makrifat. Yang kedua tentang jalan keselamatan yang terbagi kepada 3, iaitu ikhlas, sabar dan juga benar. Yang keempat pintu-pintu kebenaran, dan juga yang ketiga tentang makam-makam yang benar. Baik, kita lihat pada yang pertama dulu. Yang ni dalam buku ini dia ada terbagi pada bab-bab, dan saya rumuskan mengenai bab pertama dulu. Berkenaan dengan bab pertama menceritakan tentang siapa itu Abu Said Al-Haras. Okey, Abu Said Al-Haras ini merupakan seorang yang dilahirkan dan juga dibesarkan di Baghdad, dan juga dilahirkan pada awal abad ketiga Hijrah, yang mana nama sebenar Abu Said Al-Haras ini adalah Ahmad bin Isa Al-Haras, dan beliau ini beliau lebih dikenali dengan nama Abu Said Al-Haras. Dan juga Abu Said Al-Haras ini terkenal dengan faqih dalam ilmu falak dan baqa. Mengenai tentang tarikh kewafatan Abu Said Al-Haras ni ada perbezaan, yang mana dalam kitab Al-Qushairiyah menyebut bahawa beliau wafat pada tahun 277 Hijrah. Manakala dalam kitab Al-Tabaqat Al-Sufiyah pula mengatakan bahawa Abu Said Al-Haras ni wafat pada tahun 279 Hijrah. Dan yang kedua mengenai pokok makrifat. Apa yang dibincangkan di dalam buku ini adalah mengenai pandangan Abu Said Al-Haras ini terhadap pokok-pokok makrifat. Yang mana pandangan beliau ini
Untuk mencapai makrifat ini, kita perlu melalui dua jalan. Jadi, dua cara lah. Pertama, anugerah Allah, dan juga yang kedua, usaha diri sendiri. Dan beliau berkata bahawa jalan utama untuk menuju makrifat adalah dengan cara bertaubat. Dan beliau mengatakan bahawa makam-makam orang yang bertaubat ini bermula daripada makam taubat sehinggalah ke makam muqarrabin. Baiklah, itulah mengenai ulasan tentang bab 1. Okey, seterusnya saya akan sambung untuk bab 2. Jadi bab 2 ni dia membicarakan tentang jalan-jalan keselamatan. Jadi dalam mencari jalan keselamatan tu, kita harus kenal 3 asas jalan keselamatan tu. Iaitu adalah ikhlas, sabar dan benar. Jadi ikhlas ni adalah memberikan sepenuh perhatian kepada Allah semata-mata. Kena buang semua perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan. Dan kedua adalah sabar. Sabar dalam bertakwa kepada Allah. Jadi sabar ni Abu Sa'id Al-Kharas telah membagikan sabar kepada empat jenis sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menunaikan fardu. Bermaksud sabar dalam menunaikan ibadat-ibadat wajib. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan ketiga, sabar dalam ibadat-ibadat sunat atau perkara-perkara yang bawa kepada kebaikan. Dan yang keempat adalah sabar dalam menerima kebenaran. Contohnya ada orang menegur kesilapan kita, kita harus sabar dengan menerimanya. Okey, kemudian dalam bab ketiga, dia membincangkan tentang jalan-jalan menuju kepada Allah. Jadi jalan-jalan menuju kepada Allah ni Abu Sa'id Al-Kharas telah membagikan kepada 7 pintu kebenaran yang perlu ditempuhi. Antaranya adalah pintu benar dalam mengenal jiwa, benar dalam mengenal musuh, benar dalam warak, benar dalam mencari halal yang bersih, benar dalam zuhud, benar dalam tawakal kepada Allah, benar dalam takut kepada Allah, benar dalam malu kepada Allah, dalam mensyukuri Allah, dalam kecintaan Allah, dalam redha dan dalam rindu kepada Allah, dan akhir sekali adalah benar dalam kemesraan kepada Allah. Jadi apa yang dapat disimpulkan daripada pintu-pintu kebenaran ni secara kesimpulannya adalah yang pertama, kita haruslah taat perintah Allah. Dan yang kedua, halal dan haram tu amatlah penting dalam kehidupan. Jadi aspek halal dan haram ni kena dipertimbangkan dari sudut pemakanan, perbuatan, percakapan dan semuanya. Dan ketiga adalah sifat tawakal yang tinggi. Perlu ada dalam setiap hamba yang mencari jalan kebenaran. Yang keempat adalah takut melanggar perintah Allah dan mencintainya sepenuh hati. Maknanya kita juga kena kenal musuh kita, iblis tu, yang menggoda manusia. Dan yang terakhir sekali adalah kita kena sedar yang ujian sepanjang pencarian menuju kepada jalan Allah. Jadi jalan menuju Allah ni tidak mudah. Dia banyak cubaan, banyak ujian. Jadi kita perlu sabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Jadi bab keempat dalam buku ni adalah dia sekadar merupakan rumusan kepada jalan-jalan menuju Allah ni. Yang pertama adalah mengikut tahap masing-masing, yang bermaksud adalah tidak akan berlaku kelebihan seseorang ke atas seseorang yang lain, melainkan kelebihan makrifatnya kepada Allah serta pengenalannya. Atas ukuran inilah mereka berbeza-beza dari pandangan Tuhan. Maknanya Tuhan menilai mereka mengikut tahap masing-masing. Yang kedua adalah ujian untuk orang-orang mukmin. Jadi ujian itu adalah untuk meningkatkan darjat seseorang itu untuk lebih mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda orang yang benar. Jadi tanda-tanda orang yang benar Abu Sa'id Al-Kharas telah beri. Yang pertama wara', zuhud, sabar, ikhlas, benar, tawakal, yakin, cinta, rindu, mesra dan berakhlak terpuji. Itu adalah tanda-tanda orang yang benar, orang-orang yang telah berjumpa dengan jalan-jalan kebenaran. Dan yang terakhir sekali adalah makam pendekatan diri ataupun makam muqarrabin. Maksudnya orang yang telah sampai kepada makrifatullah dan mereka dah biasa dengan ketentuan Allah. Dah redha dengan setiap ujian, setiap cabaran yang telah diberikan. Jadi secara kesimpulannya buku ni
apa yang kita boleh dapat daripada pembacaan buku ni, sebelum kita mencari jalan kebenaran, seseorang hamba wajib untuk mengenal Allah sebagai langkah awal menuju kesempurnaan agama. Jadi sebelum kita mencari jalan tu, yang pertama kita kena kenal Allah dulu. Kita kena tahu sifat-sifat Allah. Dan yang kedua adalah sebagai hamba kita perlu jadikan Allah sebagai sandaran utama di dalam apa jua pengharapan. Jadi kita perlu letak Allah lah satu-satunya pengharapan kita. Tidak boleh bersandar kepada benda lain selain daripada Allah. Dan terakhir sekali, orang-orang mukmin yang diuji dengan berbagai-bagai kesusahan hidup di dunia dan bersabar menghadapinya akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Jadi itulah sebenarnya tujuan kita adalah untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Okay. So, itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.